Kenapa beza syair dengan mu'allim? Syahih ni lebih macam terikat. Terikat Tarikat lebih pada terikat. mu'allim ni cikgu lah. Guru. Cikgu sekolah lah. Alhamdulillah, kita buka majlis malam ini dan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok atau yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Taala itu Maha meliputi terhadap apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah, yang hormati Tuan Imam kita Ustaz Hafiz, seterusnya Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur Allah Taala kerana Allah Taala mengizinkan perjumpaan kita sekali lagi. InsyaAllah malam ini, kalau dapat malam ini kita tamatkan kitab ni lah. Boleh ya? Dan kita isyak kita terberhenti lah. Isyak kita terberhenti sebab saya pun ada urusan lain. Kerana ada satu pasang pengantin saya akan nikahkan di Seremban Jaya. Kerana imamnya ada urusan lain, dia tak dapat, jadi lepas isyak saya kena ke sana. Jadi saya tak ada nak tunggu minum, tak ada. Saya terus pergi. Boleh eh? InsyaAllah saya cuba habiskan, kalau boleh habislah. Kemudian saya ada bawa dua kitab tu, kitab cadangan lah, untuk pengajian yang datang. Kitab cadangan pengajian yang datang. Pertama tu kitab kata Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin asalnya kitab jauh lama dari Salikin. Yang kedua tu kitab ziarah ke alam barzakh. Ziarah ke alam barzakh, sesuai itu. Okey, harga dia ada kat situ. Jadi boleh tengok, pasti kat belakang sana. Kalau setuju kita beli, kalau tak setuju cari kita lain. Kalau tak setuju kita cari kita lain. Kita jauhi ni susah juga nak cari ni. Sebab kita kedai kitab jual yang kita jauhi pun susah nak cari. Yang ada kitab-kitab baru je. Kitab jauhi ni susah nak dapat sekarang. Baik, kita lihat tajuk yang itu.
Tajuk bab ke-9 pada menyatakan redha dengan qada Allah. Redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambungan dari itu, kita tak ambil lagi muka surat 96. Muka surat 96 Jawi 96 lah. Rumi berapa? 238. Okey. Ya, Rumi 238 tuan-tuan dan puan, yang Jawi 96. Kita cuba habiskan kalau boleh habislah. Baik, diceritakan bahawa seorang Nabi adalah mengerjakan ibadah di atas bukit. Diceritakan bahawa seorang Nabi adalah dia mengerjakan ibadah di atas sebuah bukit. Dan ada mata air hampir daripadanya. Ada satu mata air hampir dengan tempat ibadah. Maka lalu seorang yang menunggang kuda dengan mata air itu, maka minum ia dan lupa ia akan kendinya. Tiba-tiba tuan-tuan, ada seorang lelaki yang menunggang kuda, kemudian dia singgah di tempat mata air tadi. Lalu dia minum akan air yang terdapat pada mata air tersebut, dan lupa ia akan kendinya. Kendi mana bekas. Dia ada bawa satu kendi atau bekas atau gayung yang ada di dalamnya 1000 wang emas. Masya Allah tuan-tuan, 1000 wang emas. Kaya raya kau dapat dah. Kaya raya tuan. 1000 wang emas. Okey, 10 generasi pun tak habis. Baik ya. Kemudian datang orang lain, maka mengambil ia akan kendi. Tiba-tiba tuan-tuan, ada orang lain datang, lalu dia menyapu kendi. Dia ambil kendi tadilah. Kemudian datang seorang miskin yang memikul kayu api. Jadi lelaki yang dah naik kuda tadi, dia bila dia dah minum, dia beredaklah. Kendi dia tinggal kat situ. Kendi bekas tadi yang ada wang emas sebanyak 1000 wang emas. Dinar lah. Okey. Kemudian bila lelaki berkuda tu dah berlalu pergi, datang orang lain. Okey, dan mengambil dia akan kendi itu. Kemudian datang seorang miskin pula yang memikul kayu api. Kendi itu dah diambil kat orang lain lah. Tiba-tiba datang pula orang miskin tu tuan. Sian kan? Datang dia kat situ dan memikul pula kayu api pula dan orang miskin. Maka minum ia dan berbaring ia. Dah minum tu berbaring pula kat situ. Patut dah minum pula lah. Tapi dia dah minum berbaring, dia penat kat bak kayu api. Tahu Kerana mengambil kesenangan, maka kembalilah orang yang menunggang kuda itu. Jadi lelaki yang miskin ni, dia dah minum betul, dia rehat berbaring situ kerana nak ambil kesenangan, mana kerehatan lah. Kemudian tuan-tuan, datang pula lelaki menunggang kuda itu semula. Maka tiada melihat dia akan kendinya. Dia tengok-tengok kendi dia, mana pergi aku kendi ni? Siapalah yang kobeh aku punya kan? Kobeh sila kan? Kobeh orang itu, saya punya ni. Mana curilah saya punya. Tahu Kemudian maka menangkap ia akan orang miskin itu. Dia tengok orang miskin tu terjalas tu kan, duduk tidur kan. Lalu ditangkaplah orang miskin tadi. Maka menuntut ia daripadanya akan kendinya. Dia pun pegang orang miskin tu. Oi, dia kata, mana aku punya bekas kendi aku mana? Kau yang curi. Dia kata. Baik, kemudian menyesaikan dia. Masya Allah tuan-tuan. Kan, main hantam je. Lelaki mengaku dia main hantam je. Dia tuduh orang yang miskin tadi ambil kendi dia. Lalu dipukul lah. Seksa mana pukul lah. Pukul ke, sepak ke, terajang dan sebagainya. Maka tiada mendapat ia kendi dia pada sisinya. Dah pukul, dah belasah setengah mati, pun dicek kendi tadi kat orang tu, tak ada juga kendi ni. Mana siapa yang ambil? Maka membunuh ia akan dia. Dah dibunuh pula. Dah lah kendi tak jumpa. Kan diterajang sepak orang miskin tu. Masya Allah tuan-tuan. Lepas tu pergi dibunuh pula. Maka sembah oleh Nabi itu, hai Tuhanku, apa ini? Jadi Nabi tadi melihatlah kejadian tadi. Kemudian dia bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Ya Allah Tuanku, apakah maksud dengan kejadian ini? Yang mengambil akad itu orang zalim yang lain. So yang curi itu orang lain. Dan kau keraskan akad ini yang zalim atas orang miskin. Jadi yang kena tindakan tu orang miskin. Ya Allah, yang curi itu orang lain, yang kena pukul orang lain. Kan ada berlaku itu kan. Zaman sekarang ada juga berlaku itu. Yang ingat si A yang mencuri, rupanya si B yang mencuri. Yang kena pukul siapa? Si A. Dah setengah mati dah dia pukul. Kalau mati parah kan. Kalau tak mati okey lagi lah, patah dia. Kalau mati kira dah membunuh dah. Sila kita sebabnya naklah kita periksa terlebih dahulu, betul tak orang tu ambil, betul tak orang tu yang curi. Hingga membunuh iakan dia sampai terbunuh orang miskin tadi. Maka berfirman Allah Subhanahu Wa Taala bagi Nabi itu yang berbimbang olehmu dengan ibadah kau, maka bukan pekerjaan kau mengetahui rahsia kerajaan Allah. Itu jawapan Allah Ta'ala tadi kepada Nabi yang bertanya tentang masalah yang dilihat tadi lah. Allah Ta'ala kata, wahai Nabi, engkau sibuk dengan ibadah kau. Ini dalam bab masalah yang kamu lihat tadi, ini bukan pekerjaan kau, tetapi itu merupakan rahsia daripada kerajaanku, kata Allah SWT. Itu jawapan Allah. Bahawasanya orang miskin ini adalah ia dahulu membunuh ia akan bapa yang menunggang kuda itu. Tu sebenarnya ada cerita lama sebenarnya. Ada cerita lama. Rahsia lama terbongkar. Tu sebabnya kita jangan cepat-cepat menuduh orang. Jangan cepat orang kata membuat sesuatu keputusan terhadap orang lain. Itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun, jikalau datang orang fasik memberi kabar berita kepada kamu, fatabayyanu, maka hendaklah kamu tabayyun, periksa dululah, periksa dulu, cek dulu betul ke tak betul, kan? Ditakuti kita akan mengenakan sesuatu tindakan kepada orang yang tidak sepatutnya kita ambil tindakan. Maka akhirnya akan menyebabkan berlakunya penyesalan terhadap diri kita di atas apa tindakan yang kita dah lakukan. Baik. Jadi bahawasanya orang miskin ini adalah ia dahulu membunuh akan bapa yang menunggang kuda, maka aku biarkan dia membalasnya, kata Allah. Rupa-rupanya orang miskin tadi dululah cerita dulu kan, dia ni pernah bunuh bapa kepada penunggang kuda itu. Penunggang kuda tu pun tak tahu sebenarnya, dia tak tahu. Tapi nak tadi nak jadikan cerita lah, macam tu. Maka aku biarkan akan dia membunuhnya, membalasnya si miskin. Maka bahasanya bapa bagi yang menunggang kuda itu adalah dia dahulunya mengambil 1000 wang emas daripada harta yang mengambil akan dia itu, daripada harta yang mengambil kendi itu. Maka aku pulangkan dia kepadanya daripada harta pusakanya. Jadi benda ni kait mengait lah, kait mengait. Nampak? Jadi rupa-rupa tuan dulu bapa tadi, bapa yang penunggang kuda tu, bapa yang menunggang kuda itu adalah ia dahulunya mengambil 1000 wang emas daripada harta yang mengambil kendi itu. Mana kait mengait jugalah, kait mengait juga cerita okay? Si kendi ni, si miskin ni ambil harta si penunggang kuda, kan? Penunggang kuda pula orang kata ayah dulu ada mengambil harta si miskin kan, macam tu. Baik. Dan ketahuilah bahawasanya yang dituntut daripada hamba itu ibadah yang menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak kala adalah mengingatkan akan mati itu sebesar-besar sesuatu yang memberi manfaat pada ibadah. Maka aku menyebut akan dia di sini
maka hamba berkata dalam bab mati pula. Masuk pula bab mati. Bab yang ke-10 tuan-tuan. So bab yang ke-9 pada menyatakan redha dan qada Allah Taala tadi telah pun selesai. Dah selesai. Senang kan? Kejap dah habis. Baik, kemudian kita lihat bab yang ke-10, bab terakhir. Jadi malam ni kita khatam kitab ini. Ketahui ilmu bahwasanya ingat akan mati itu kelakuan yang dipuji lagi dituntut oleh syarak. Nampak? Jadi kematian, ingat mati, zikrul maut. Zikrul maut, ingat mati. Itu kelakuan yang dipuji, yang dituntut oleh syarak. Dan adalah ia sebab bagi membanyakkan ibadah, sebab bagi mensedikitkan dunia dan angan-angan. Kerana sabda Nabi SAW, aksiru zikraha, aksiru zikra hadimil lazat. Hadimil lazat, ha alif dal mim, bukan zai ya. Salah tu kalimat tu salah, kata tu. Aksiru zikra hadimil lazat, fa innahu la yakunu fi kasirin illa qallalahu wala fi qalilin illa ajza'ahu. Hadis riwayat daripada Buahaki daripada Ibnu Umar. Masya-Allah. Pemasuk hadis tuan-tuan, aksiru, perbanyak oleh kamu zikra, mengingati hadimil lazat, sesuatu yang memutuskan kelazatan. Sesuatu yang memutuskan kelazatan. Tengah-tengah buat sono-sono tu tiba-tiba meninggal. Tengah-tengah kata main bola, sonok main bola, tiba-tiba malaikat maut pun datang. Dah terbalik, terpelontang kat situ. Ataupun tengah sonok main bowling, tiba-tiba malaikat maut datang. Okey. Apa saja dalam dunia ni benda-benda yang sonok kan? Banyak kan? Kerana dunia ni bukan satu kesonokan. Banyak benda yang sonok dunia ni. Tiba-tiba malaikat maut datang, maka mati. Jadi Nabi kata, berbanyak oleh kamu daripada mengingati akan sesuatu yang memutuskan kelazatan. Fa'inahu, maka sesungguhnya la yakunu fi kasirin illa qallalahu. Kerana sesungguhnya tiada disebutkan akan dia pada ketika banyak angan-angan dan dunia, melainkan mensedikitkan ia akan dia. Wala fi qalilin illa ajza'ahu, dan tiada disebutkan dia pada ketika sedikit amal ibadah, melainkan membanyakkan dia akan dia amal ibadah. Nampak? Fainahu, maka semuanya mati tadi la yakunu fi kasir, tidak ada ia daripada banyak. Mana banyak kita orang kata cerita-cerita bab dunia ini, illa kecuali qallalahu, kita terpaksa mensedikitkan cerita bab dunia bila kita ingat mati. Okey, wala fi kasir, dan tiada sesuatu yang disebut akan dia pada ketika sikit ibadah kita, illa kecuali ajza'ahu, mana yang membanyakkan ataupun kasarahu, memperbanyakkan ibadah kita. Itu pentingnya ingat mati. Tapi sebut mati banyak-banyak pun nanti orang terkejut juga. Kau ni ingat mati, sebut mati ni apa hal ni? Kan? Orang pun marah kan? Okay? Jadi maksud zikra ni mengingat, bukan sebut. Kalau sebutkan lain mana ya? Kalau sebutkan kojak, kita sebut. Kita sebut kojak, sebut kita mati. Jadi maksud zikra ni bukan sebut, maksudnya ingat. Ingat mana dalam mati lah. Dalam mati je kita ingat. Okay? Paling tidak pun tuan 70 kali kita ingat mati. Ada tak 70 kali ingat? Tak ada Ustaz, 70 kali tu 5 kali pun tak ingat tu kan. Sekali kan. Tahu tak? Sekali tu pun bila nampak aksiden, bila nampak berlaku kemalangan, dah orang dah terbaring macam tu kan, kita barulah tengok kan. Lepas tu dia tokallah minyak ni. Bila tu tokal minyak, bila dia nampak kemalangan tadi, slow kan, slow ya, sopan dia kan kat situ. Tapi bila dah habis tu kemalangan dah sup dia pun dah sup kan. Sampai nampak. Baik. Yang kedua, aksiru min zikri hazimil lazat al-maut. Banyak oleh kamu dengan menyebut yang memutuskan segala kesedapan ini mati. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ayyul mu'minin aqyas,
Ayyul mu'minil akyas, manakah orang mukmin yang paling cerdik? Qala aksaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika akyas. Ulaika akyas. Maksudnya, dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minil akyas, manakah orang beriman yang paling cerdik? Mana dikatakan orang beriman tapi paling cerdik, paling pintar? Kalau dalam dunia ni banyak orang mengaku dia cerdik. Apalagi kalau orang tu dia mengaji tinggi-tinggi, belajar tinggi-tinggi kan tingkatan tinggilah, universiti pun tingkatan paling tinggi dia belajar. Sampai kan tak ada lagi PhD yang boleh ditawarkan untuk dia. Semua PhD cuma dah ada dah. Contohlah tinggi ilmu dia. Okey? Tapi sebenarnya kata Nabi, mana yang paling cerdik? Mana paling pintar? Ayyul mu'min aqyas, mana orang beriman yang paling pintar? Qala, kata Nabi SAW, aksaruhum lil mauti zikra, orang yang banyak mengingati akan kematian. Ataupun di sini dia kata menyebut tentang kematian. Tapi paling sesuai ingat matilah. Yang paling sesuai terjemahan ingat tadi, bukan sebut. Kalau sebut kan lain macam cerita Kalau sebut kan lain macam cerita kau ni asyik sebut mati ya, kau jangan sebut-sebut kata. Tapi itu tak lama tu tolak lah orang tu mati kan. Betul tak? Yang paling sesuai kita terjemahkan ingatlah, bukan sebut Kalau sebut di sini sebut. Qala aktsaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan, dan yang banyak, yang lebih elok mereka itu bersedia bagi barang yang kemudian. Isti'dadan, orang yang paling baik persiapannya, itu maksudnya orang yang paling baik persiapannya untuk akhirat. Ulaika akyas, mereka itulah dikatakan sebagai orang yang cerdik ataupun orang yang pintar. Sama juga dengan satu hadis riwayat yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata wal akyas, orang paling cerdik dia itulah orang yang banyak mengingati mati. Orang yang pintar, orang yang banyak mengingati mati. Sedangkan orang yang tidak pintar, orang yang banyak berangan-angan saja. Angan-angan saja, tetapi tidak ada persiapan dia. Banyak orang mengangan nak masuk syurga. Banyak orang angan-angan nak kahwin dengan bidadari dan syurga lah. Angan-angan saja, tapi persiapan tak ada. Ibadah tak buat, sembahyang sesekali dia buat. So macam mana persiapan dia? Tak ada persiapan lah. Bukan orang cerdik namanya. Baik. Okey, ada bawah tu. Ni saya cakap tadi. Wal kaisu ni, nampak. Wal kaisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Wal ahmaq, ada riwayat lain pula tambahannya, man ittaba hawahu wa tamanni 'ala Allah. Sambungan lagi. Wal kaisu, orang yang cerdik, man dana nafsahu, orang-orang yang sentiasa menghisap. Dana maksud menghisap, muhasabah diri. Ataupun boleh juga bermakna dana ini orang yang berjaya menakluk dirinya. Orang yang berjaya menakluk diri dia. Ada satu lain menyatakan dana masih menakluk, mengawal dirinya. Orang yang mampu mengawal ataupun menakluk dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal dengan sesuatu perkara yang sesudah daripada kematian. Alam kubur, alam akhirat. Kan soalan munkar nakir dalam kubur, kemudian besok di akhirat, di atas siratal mustaqim dan sebagainya. Kemudian wal ahmaq, orang yang bodoh, sebaliknya pula orang bodoh, manittama'a hawahu, orang yang suka mengikut kemahuan hawa nafsu dia. Jadi mereka jadikan hawa nafsu itu sebagai raja. Dia jadikan nafsu itu hawa sebagai raja dalam kehidupan. Okey. So kita jangan jadikan hawa nafsu kita sebagai raja. Wa tamanni 'ala Allah, dan hanya berangan-angan nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebut dalam kitab lain, dia kata orang yang hanya berangan-angan nak berjumpa Allah sedangkan dia tidak ada persiapan, mereka itu dipaparkan seperti orang yang menempa besi yang telah sejuk. Orang menempa ataupun mengetuk besi yang telah sejuk. Boleh tak dia menempa ataupun mengetuk besi yang telah sejuk? Tak sesuai lah.
Kalau kita nak bentuk ataupun nak tempa besi, mesti dalam keadaan panas. Besi itu baru keluar daripada api tu kan, yang merah kan. Okay, besi yang merah tu apa saja kita nak bentuk boleh. Nak jadi pagang ke, nak jadi pisau ke, nak cari apa je lah kita nak bentuk, boleh kita bentukkan. Mata tombak ke, semua boleh kan. Tapi kalau dah sejuk boleh tak? Dah koreh besi tu, kita nak bentuk dia, boleh tak? Tak boleh. Itulah ibaratnya. Orang yang hanya semata-mata berangan-angan nak bertemu dengan Allah, tetapi dia tidak ada apa-apa persiapan. Ini merupakan seperti orang yang cuba menempa ataupun membentuk besi yang telah pun keras. Gitu. Faham eh? Dan sabda Nabi SAW, kafa bil mauti wa'iza. Kafa bil mauti wa'iza. Dan memadalah dengan kematian itu sebagai satu wa'iza, pengajaran. Memadalah kematian itu sebagai pengajaran kepada kita. Dan juga dapat melembutkan hati. Kalau hati kita nak lembut, tuan-tuan, kena ingat banyak tentang kematian. Kata. InsyaAllah hati kita lembut. Baik, dan ketahui bahawasanya mati itu ialah huru-hara yang sangat besar, dan ada pada menyebutnya manfaat yang maha besar, kerana bahawasanya meliarkan dia daripada dunia dan merindukan akhirat. Ini antara faedah tadi lah. Faedah kita ingat mati tadi. Okay, ketahui ilmu bahawasanya mati itu huru-hara yang sangat besar. Mati ini masih satu ibarat huru-hara. Kerana bila orang mati macam-macam keadaan lah. Ada yang sakaratul maut yang teruk sangat. Ada yang mati okey je, relax dia mati kan. Ada yang bergelut ketika nak mati, kadang bergelut kematian tadi. Dan ada pada menyebutnya manfaat yang besar, kerana bahasanya meliarkan daripada dunia. Jadi bila kita banyak sebut mati, maka hati kita ni jauh daripada bab-bab dunia ni, kita kuranglah. Tapi kita lebih kepada bab-bab akhirat, merindukan akan negeri akhirat. Dan bermula sebab bagi lalai daripada mati itu ialah panjang angan-angan. Jadi kenapa banyak di kalangan kita ni, tuan-tuan, malih sebut mati, malih ingat mati? Kenapa? Angan-angan tu banyak, macam-macam bodoh yang kita nak miliki dalam dunia ni. Macam-macam bodoh yang kita nak beli. Tahu tak? Kalau time gaji tu kan, gaji seminggu lagi nak gaji ni, kita dah plan lah apa benda nak beli. Kita dah plan lah kat mana nak cuti ni. Ni dah rukun cuti kan. Ni cuti kebangsaan kan, pertambalan dan juga hari kebangsaan kan. Orang yang gaji cuti ni pergi jauh jalan ni, dia kan dah plan dah mana aku nak cuti tu. Mana topik aku nak makan ni. Sedangkan kita ni tak ada sibuk fikir benda tu dah. Macam saya pula, saya dah fikir dah, sibuk mengajar je. Malam ni ngajar mana, malam ni kuliah mana tu ya. Seterusnya, tuan-tuan. Dan sebab kasih pada dunia dan juga jahil. Sabda Rasulullah SAW bagi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kun fi dunya ka'annaka gharib aw abilus sabil. Kun jadi oleh kamu fi dunya, dalam dunia, ka'annaka, seolah kamu itu seperti gharib. Gharib maknanya perantau. Gharib ni perantau. Aw abilus sabil, ataupun orang yang berdagang. Berdagang atau perantau lah. Gharib ni pedagang. Abilus sabil ni orang yang suka merantau sana, rantau sini kan. Kan ada dalam dunia ni orang yang memang suka merantau. Pernah tengok tak yang hijrah tu, yang dengan berbasikal aku menjelajah dunia? Tahu tak? Ada kan? Dengan berbasikal aku menjelajah dunia. Itu memang dia memang suka merantau. Kau je merantau je, gaji ni kan. Kita tak dapat macam tu tu. Kalau bujang bolehlah merantau. Tapi kalau orang nak pinak ni, macam mana nak merantau kan? Jadi tanggungjawab tu tak dapatlah selesai kan. Tanggungjawab kan, anak nak sekolah lagi kan. Takkan nak serahkan 100% pada isteri kita, tak boleh. Betul tak? Kalau bujang tu bolehlah. Bujang bolehlah mengantau mana-mana kan. Pergi ke mana, ke England ke Jepun ke apa benda dan sebagainya. Baik. Kemudian dan berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila engkau masuk pada waktu petang, maka jangan kamu menanti waktu pagi.
Ni nak menyatakan pada kita tentang persiapan kita. Maksud mana bila kita nak buat benda baik, jangan tunggu petang. Kalau kita waktu tu waktu pagi. Kalau kita masih tu waktu petang, jangan tunggu pergi besok pun nak buat baik. Buat masa tu juga. Ditakuti kita umur kita tak sampai ke petang. Ataupun ditakuti umur kita tak sampai pergi besok. Dah meninggal dunia kan. Tu kata Nabi, apabila berpagi-pagi fala tantasiru masa ila iza asbahta fala tantasiru masa. Bila kamu berpagi-pagi, jangan kamu tunggu petang. Bila berpetang, jangan tunggu pagi. Gitu. Baik. Kemudian bila maka ambil oleh kamu pada masa sihat engkau, bagi sakit engkau. Ambil olehmu daripada masa sihat engkau, bagi sakit engkau. Maksudnya waktu sihatlah kita banyak buat kebajikan. Jangan tunggu sakit. Dah suku, dah sakit dan terlantar, tak dapat nak buat kebaikan dah. Kan? Dan daripada masa hidup engkau bagi mati. So maknanya nak buat kebaikan masa hidup. Dah penghujung, dah sakaratul maut, kan dah nazak, dah nak mati, barulah sibuk nak buat kebaikan kan. Menceritakan oleh Bukhari. Dan bahawa setengah daripada yang menolong atas mengingat mati itu, antaranya ialah ziarah akan kubur. Ziarah akan kubur. Ini cara satu kaedah nak ingat mati. Tapi kalau takut pergi kubur seseorang, pergilah ramai. Ni pergi seseorang takut kan. Belum sampai kubur dah patah balik dah. Kita nak kata nak lembutkan hati, nak pergi ziarah kubur. Nabi kata zaru kubur, dia kata. Nabi kata ziarahlah kubur. Pergilah tengok ziarah. Masalahnya penakut ustaz. Kalau penakut macam mana nak ziarah kubur? Tak dapat dah. Siang-siang pun takut, macam mana nak ziarah? Kalau takut pergi seseorang, pergilah ramai-ramai. Bila beramai pula, janganlah kata mulut pun kena jaga. Kerana nak pergi kubur pun ada adab pergi kubur. Tak boleh kita cerita yang bukan-bukan di kubur dah. Kan kau tegur ditegur kan. Assalamualaikum kan. Saya tiba macam tu dah. Kocak lemput kan. Siapa? Orang tu. Yalah, separuh orang ni dia ada perasaan takut. Bukan semua orang. Ada separuh orang ni takut dia nak ziarah kubur. Macam-macam benda yang terbayang pada otak dia. Sebab dia biasa tengok cerita hantu. Cerita hantu lah apa benda kan. Hantu Mak Limah lah, hantu Mak Joyah lah, macam hantu. Kubur pula somak pula. Kubur pula terpencit, duduk jauh daripada rumah orang ramai. Somak memang takut dah bagi. Betul tak? Ada orang yang dilantar takut. Betul tak? Tapi kalau orang dulu tuan-tuan, orang dulu dia kubur kadang yang pada zaman-zaman sekarang ni dia kubur ditempatkan satu tempat, tanah perkuburan. Tapi kalau dulu tuan-tuan, kubur ni kat mana? Bawah rumah je. Bawah rumah je kubur dulu. Sebelah rumah saja. Kadang sebelah bilik je. Kan? Di bilik kita, sebelah rumah tu, sebelah luar tu kubur. Berani. Berani kan? Tak rondo dah. Saya dulu pun ngaji saya ngaji di Aceh tu. Di Aceh ni dia tak ada sistem kubur. Kubur setempat tak ada. Memang kubur dia bersepah. Di Aceh kubur bersepah. Di bawah rumah ada kubur. Kan? Saya punya pondok saya mengaji tu, saya punya bilik tu sebelah saya kubur. Bilik saya tu sebelah tu kubur. Kubur lama. Hari-hari ingat mati tuan. Hari-hari ingat mati. Tak ada benda dah. Tak usah takut lah kan. Kalau ada dia muncul dia, kita ajaklah makan sekali. Macam tu. Baik. Allah Akbar. Baik, boleh Sabda Rasulullah SAW, zurul kubur, nampak? Zurul kubur fa innaha tuzakkirul maut. Ziarahlah kubur kerana dengan ziarah kubur tadi akan mengingati kepada kematian.
Okey. Dalam satu kitab tu, ada satu kitab dia jumpa, ada empat benda yang boleh melembutkan hati. Ada 4 benda melembutkan hati. Pertama, cara melembutkan hati yang pertama ialah meninggalkan apa-apa saja keburukan-keburukan akhlak yang tak baik sebelum ni, dan lazimkan dengan mengikuti pengajian ilmu, pengajian zikrullah, kan, bergaul dengan orang soleh, orang para ulama. InsyaAllah hati kita menjadi lembut. Yang pertama. Yang kedua, kan, cara kita nak lembutkan hati kita yang kedua, iaitulah dengan mengingati mati. Kena banyak ingat mati, kan, perkara yang memutuskan kelazatan tadilah. Yang ketiga, ziarah kubur. Dia kata kan, kena banyakkan ziarah kubur. Kalau tak dapat setiap hari, poilah kata setahun sekali, tayang gayur tu kan, berapa kali sembilan gayur, poilah ziarah. Okey, yang ketiga. Yang keempat ialah mengunjungi orang yang sakaratul maut. Okey, mengunjungi orang yang dalam keadaan nazak, sakaratul maut. Okey, bila kita tengok orang nazak tu macam mana, dengan dada dia yang kata naik turun dan sebagainya. Okey, kata ulama kena lazimkan benda tu lah. Tapi yang komplek ni payah nak jumpa. Yang komplek ni payah nak jumpa. Sesekali ya kadang-kadang kita bertemu lah orang dalam keadaan nazak yang nak meninggal dunia. Susah nak jumpa. Kalau dapat berjumpa tu, kira rezeki lah dapat jumpa. Jangan kita takut pula. Kerana sebab orang ni takut. Dia takut. Bila orang nak keadaan nazak tu, dia dah cabut lagi dah. Tak berani nak tengok dah Ustaz, kata. Okey, sedangkan itu cara dah nak melembutkan hati kita yang keras. Kata. Okey. Di kalangan ompek tadi, yang lazim kita boleh buat, yang tak mustahil kita boleh buat, 1, 2, 3 ni tak mustahil. Yang komplek ni agak mustahil sikit. Agak mustahil. Kalau dapat tu, rezeki lah. Kenalah ambil pengajaran terhadap orang yang waktu nak meninggal dunia tu. Ini mana benda yang live. Kita live lah, siaran langsung tu, tengok orang tengah nazak tu. Bukan semua orang boleh dapat. Baik, boleh tak habis kita ni? Dan kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum azyatil kubur fazuruha fa innaha tuzahilu fid dunya wa tuzakirul akhirah. Adalah aku dahulu melarang kamu daripada menziarahi kubur, maka ziarahlah oleh kamu akan dia pada masa yang akan datang, kerana bahasanya mesebabkan dia akan zuhud pada dunia dan memperingatkan akan akhirat. Dia akan melembutkan hati kita, menzuhudkan hati kita. Macam tu. Hati kita tak akan keras. Dan kau tahu 5 bahasanya pendek angan-angan itu kelakuan yang dipuji. Kerana adalah ia sebab bagi bersedia bagi barang yang kemudian daripada mati. Dan bahasanya manusia bersalah-salahan mereka itu pada pendek angan-angan dan panjangnya. Setengah daripada mereka itu mencita-cita akan panjang umurnya 1000 tahun. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, yuwaddu ahaduhum law ammaru alfasanah. Yuwaddu ahaduhum law ammaru alfasanah. Mencita-cita seorang daripada mereka itu bahawa dipanjangkan umur dia 1000 tahun. Ada di kalangan Malaysia. Ayat ini sebenarnya tunjukkan pada orang Yahudi. Ayat ini sebenarnya tunjukkan pada Yahudi. Kerana orang Yahudi ini dia banyak angan-angan dia, panjang angan-angan dia. Kalau boleh nak hidup sampai 1000 tahun, tapi mustahil lah 1000 tahun. Ada Nabi juga 1000 tahun. Siapa Nabi tu? Nabi Nuh kan? Nabi Nuh antara Nabi yang panjang umurnya lah. Gitu. Tapi di kalangan Bani Israel pun, Bani Yahudi pun ada juga mereka yang bercita-cita nak panjang umur. Tapi umur Malaysia ni setakat je lah. Paling tinggi pun 100 tahun, 120 tahun kan. Yang lazimnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, itulah yang lazim. Baik. Dan sabda Nabi SAW, qalbul syaikh syabun ala hubbil isnaini, tulul aishi wal mal. Tulul aishi wal amal. Bermula hati orang yang tua muda ia atas kasih akan 2 perkara.
Bermula hati orang yang tua, kemudian muda. Tua, muda. Ada dua tu. Pertama tua, kemudian muda. Ala hubbul isnaini, di atas kasih kepada dua perkara. Pertama tulul ais, kan, lama hidup, dan kedua mal harta. Jadi dikenaki dengan muda di sini. Mana muda di sini sempurna kasihnya akan duanya seperti sempurna kekuatan orang yang muda pada masa mudanya. Dan setengah mereka itu mereka yang bercita-cita akan setahun, dan setengah pada mereka itu mereka yang bercita-cita 6 bulan, dan setengah mereka itu mereka yang bercita-cita sehari semalam. Diceritakan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala bahwasanya berkata ia, tiada melangkah akan satu langkah malaikat menyangka oleh kamu akan bahwasanya tiada aku perikutkan akan langkah yang lain. Dan bahwasanya faedah bagi pendek angan-angan itu bersegera mengerjakan amal ibadah. Okay, faedah bagi pendek angan bersegera mengerjakan amal ibadah. Dan bahwasanya alamat bagi orang yang mendapat petunjuk bahawa tiada lalai ia daripada hati, tiada lalai daripada mati, tak lalai daripada mati, maka bersedia ia pada pagi-pagi mati itu dengan taubat dan amal yang baik, yang elok. Maka jika hidup ia sampai petang, maka syukur dia kepada Allah Ta'ala atas taatnya, dan suka cita ia dengan ketiadaan sia-sia harinya. Kemudian memulai ia dengan bersedia pada petang hingga pagi-pagi, maka syukur ia atas taatnya pada malam itu, dan suka cita ia dan dengan tiada kosong malamnya daripada amal soleh. Demikianlah tiap-tiap pagi-pagi dan petang, dan tiada mudah demikian itu melainkan bagi mereka yang kosong hatinya daripada hidup sampai besok. Maka mati itu tuah baginya, mati itu tuah baginya, dan itu bertambah kebajikan. Mana kalau mati itu adalah tuah bagi dia, kalau hidup pun bertambah kebajikan. Mana bila hidup umur panjang pun masih lagi, cuma Allah Ta'ala nak bagi kesempatan untuk kita buat baik. Baik, wallahu alam. Dengan kepujian Allah Ta'ala telah selesai hamba pada menghimpunkan kitab penawar bagi hati pada tanggal 7 pada bulan Rejab tahun 1378 daripada Hijrah. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesailah kita punya kitab itu. Jadi saya ijazahkan pada tuan-tuan lah untuk tuan-tuan beramal lah dengan kitab ini. InsyaAllah itu sahaja. Dah isyak Okey, saya terpaksa pergi. Tutuplah. Saya tak buka soalan. InsyaAllah akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa alim taqabbal rizqan halalan barakatan katsira wa zina fataya alim. Nawlana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala fa'alifin. Allahumma fakana bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum. Kita